Baik, kita akan terus ke Majlis Kemuncak Hari Wartawan Nasional 2022 pada bila-bila masa. Ia dijangka bermula tidak lama lagi dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kita akan bawakan kepada anda secara langsung sejurus selepas kami menerima isyarat dari lokasi dan juga di lapangan. Sementara itu, banyak yang boleh kita kupas berkenaan dengan industri kewartawanan negara sekarang ini sebelum dan juga selepas. Saya mau berbincang dengan Dr. G. Manimaran. Dr. G adalah perunding media yang menyertai kita melalui Skype secara langsung sekarang. Dr. G, selamat tengah hari. Selamat tengah hari Lokman, selamat Hari Wartawan Nasional Malaysia kepada Lokman dan semua wartawan di Malaysia. Terima kasih Dr. G. Satu topik yang banyak kita boleh kupas. Cocok sekali kita bincang sewaktu Hari Wartawan ini 2022 29 Mei. Tapi saya mahu mulakan dengan peranan media Malaysia sebagai the fourth estate. Bagi mungkin yang tak berapa kenal dengan gelaran itu, fourth estate bermaksud kuasa yang keempat untuk mengimbangi semua kuasa-kuasa yang kita ada. Malaysia, industri dan landscape dan dinamika kewartawanannya agak tricky berbanding dengan sesetengah negara lain. Jadi selaku media memainkan peranan sebagai fourth estate ini, di manakah kita sekarang? Pada pandangan saya rasa kita, walaupun istilah itu dah lama wujud, telah lama diperkenalkan dalam kursus-kursus pengajian komunikasi dan media di IPT, saya rasa, termasuk saya 35 tahun lepas. Tapi saya melihat kita masih belum menguasai sepenuhnya ataupun mengamalkan secara padu dan secara holistik dalam semua peringkat. Sebab apa, sebenarnya Lokman kata tadi, kita ni ada sedikit, ya. Saya lihat kita perlu, ya, kita kena kaji balik di mana kita berada. Perkara ini pun secara tak langsung ada disentuh dalam forum diadakan sempena Hari Wartawan Nasional pagi tadi di Melaka. Saya mengerti dia bukan saja dibangkitkan, saya baca nadi suara dan hati para peserta dan juga para penceramah yang telah mengambil bahagian, ahli-ahli panel telah mengambil bahagian. Tapi saya boleh berkeputusan, boleh rumuskan di sini bahawa kita masih belum sampai ke tahap 100% sebagai fourth estate. Kita perlu ke depan. Begitu juga persepsi, wujud persepsi yang diwujud di kalangan rakyat bahawa media kita tidak memainkan persepsi, memainkan peranan sewajarnya. Mereka kata masih dikuasai oleh pemerintah dan sebagainya. Dalam kala kita melihat keseluruhannya, saya rasa kita perlu mengisi jurang tersebut, mengisi gap tersebut yang wujud untuk menjadi kita sebagai aset ataupun pilar keempat dalam menentukan bahawa urus tabir, pemerintahan, watchdog, peranan watchdog. Kita memainkan peranan sebagai watchdog. Dulu sebelum wujudnya internet, ledakan ICT, kita ada media tradisional. So sekarang peranan itu sedikit sebanyak telah ditinggalkan oleh media tradisional. Mereka kelihatan tidak memenuhi, tidak mengamalkan sebelumnya. Benda itu dah mula diambil alih oleh media alternatif, media sosial, portal online dan sebagainya. Apapun, saya melihat bahawa kita kena kaji balik. Saya berharap Hari Wartawan Nasional diadakan akan memberi satu direction, ala tuju untuk kita kaji balik, kita melihat balik di manakah kita, apakah peranan itu betul-betul dimainkan dengan sepenuhnya. Kalau kita perlukan kerangka mekanisme sesuai, kita kena wujudkan. Sebab semua media perlu dimiliki. Dan dengan itu kita juga perlu, apa yang saya sebutkan tadi, mekanisme, kita perlu ada definisi baru. Definisi baru apa tu media, apa tu wartawan. Sebab sekarang ramai orang memainkan peranan secara tak langsung. Benda itu telah mengganggu gugat ataupun menjejaskan reputasi bidang kewartawanan di Malaysia, Encik Lokman. Doktor kata kita masih lagi belum mencapai tahap 100% sepenuhnya. Untuk media melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan sepenuh-penuhnya sebagai fourth estate. Apa yang menghalang kita daripada mencapai 100% buat masa sekarang? Ada yang menganggap bahawa undang-undang mengekang mereka. Satu lagi, ada orang menganggap bahawa media ini tidak boleh mengupas isu tertentu dengan sepenuhnya. Bagi saya, apapun, media perlu memainkan peranan tersebut tanpa rasa gentar dan tanpa rasa
tanpa rasa gugur dan takut. Itu kena dimainkan. Media kena, sebab tu kalau media nak memikat ataupun mendapatkan balik sokongan dan sebagainya daripada rakyat. Saya rasa media kena sendiri ke depan. Mereka tidak perlu takut. Walaupun ada undang-undang di bawah Akta Mesin Cetak dan MCMC, kita masih ada ruang untuk ke depan memainkan peranan tersebut. Kekangan itu tidak harus dianggap sebagai satu penghalang kepada kita untuk mengupas, membawa isu, menjadi suara rakyat. Sebab akhirnya sama ada seorang itu pemimpin atau ahli politik bagi rakyat, mereka juga rakyat. Ya, so itu yang saya kata, jangan rasa tak perlu takut, dan kalau media memainkan peranan itu dengan padu, dengan jujur, dengan ikhlas, saya rasa rakyat akan sokong. So bila ada sokongan tersebut, perasaan bahawa mereka itu disekar undang-undang ini mengekang, benda itu tidak akan wujud sama sekali. Tapi bagi saya apa yang penting, peranan itu ataupun iltizam, bukan saja iltizam politik dari sudut media, memainkan peranan sebagai fourth estate itu perlu mula daripada media itu sendiri, bukan daripada pihak lain. Adakah doktor merasakan bahawa dalam kalangan awam juga, dan saya bukan mengatakan semua ataupun bukan juga mungkin sebahagian besar, tapi ada kelompok-kelompok yang sukar untuk memisahkan bahawa wartawan dan media hanya mahu lakukan yang terbaik untuk melaporkan fakta dan apa yang terjadi setelus-telusnya, kerana kita masih lagi ada, bukan saja di negara ini, malah negara-negara yang dianggap maju medianya seperti Amerika Syarikat, UK dan sebagainya, media sering dilihat sebagai entiti yang ada agenda, sama ada kita ke sebelah sini ataupun ke sebelah sini. Bagaimana kita juga, media perlu banyak penambahbaikan, ya, tapi bagaimana kita juga mendidik rakyat bahawa untuk mereka perlu menerima media bahawa sebagai satu entiti yang hanya mahu melakukan tugas mereka dan tidak ada agenda hanya kerana mungkin satu pelaporan itu tidak nampak baik kepada satu-satu pihak. Tak bermakna kita bias terhadap pihak tersebut. Bagaimana kita meningkatkan keterbukaan rakyat untuk fair reporting ini? Itu yang saya sebutkan tadi. Semuanya kena bermula daripada media, sebab media kena melihat bahawa setiap insan yang berada di bumi kita ni, ataupun kita mengenal Malaysia 37 juta orang, mereka semua adalah rakyat. So kita kena didik bahawa kita memainkan peranan sebagai untuk suara rakyat, tanpa sebar rasa takut, tanpa kekangan. Tadi kita ada dengar kekangan halangan kepada media untuk memainkan peranan, contoh di TC. Dan kita pernah melihat dalam 23 pengalaman dalam 30 tahun, banyak kekangan itu wujud. Dari segi ada yang mengukur, mengata jangan bawa story ini, jangan bawa story ini. Tetapi rakyat kena faham bahawa media akan memainkan peranan. So media akan menunjukkan bahawa mereka dalam tugas yang ikhlas untuk setiap orang, sama ada mereka itu ahli politik ke bukan ahli politik. So, kalau kita ada satu sinergi yang bersama, pemahaman dan penerimaan, makluman bahawa peranan kami ialah media, kami menyiarkan berita tanpa pilih kasih, tanpa sebarang rasa takut, tanpa sebarang bias dan neutral. So semua media yang ada di Malaysia perlu ada garis ini, bahawa mereka menjalankan tugas dengan penuh integriti, bertanggungjawab, sesuai dengan kanun kewartawan yang ada pada kita. Begitu juga rakyat kena menganggap bahawa media memainkan peranan, mereka kena bagi kerjasama. Jangan ubur, jangan menakut-nakutkan, jangan kata kami nak saman anda dan semuanya. So kalau kita ada pemahaman dan penerimaan ini di dua pihak, this is a two-way communication again, komunikasi dua. Dan balik kepada pandangan saya berkongsi tadi, kita kena balik kepada definisi balik. Apa itu wartawan, siapakah media? Kalau sesuatu media itu dimiliki oleh parti politik, I think kita kena kata, jangan kita menganggap mereka ini sebagai wartawan, mereka adalah pekerja parti politik. Kalau Surat Khabar itu membawa suara parti, kita kata organ, mereka bukan newspaper, bukan media yang membawa elemen kewartawanan, profesionalisme kewartawanan. Itu semua kita kena jelaskan, kita kena mendidik daripada semua sudut. Kalau kita wujud apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi tadi dalam ucapan beliau sempena forum tadi, dalam forum tadi di masa penutup, saya rasa itu sangat betul apa yang beliau kata. So kita kena berani ke depan, kita kena bawa, media kena bawa diri kita. Orang lain tidak akan membantu kita. Kita sendiri kita kena bawa sebagai pemain media, pengamal media, sebagai wartawan. Kalau kita berani,
Kalau kita melakukan dengan jelas, dengan integriti, penuh bertanggungjawab, peranan media sebagai fourth estate itu akan datang dengan sendiri. So penghormatan itu penghormatan itu akan datang dengan tindakan jujur, tindakan berani pihak media. Ya, media boleh cuba sebaik-baiknya, tapi media juga memerlukan persekitaran yang membenarkan mereka menjalankan tugas mereka dengan penuh dan juga dengan telus. Jadi semua pihak perlu mainkan peranan. Bukan kita nak kata satu pihak saja yang tidak mainkan peranan, tapi media juga ada penambahbaikan yang boleh kita ambil. Rakyat juga boleh mengambil ataupun melakukan improvements, dan begitu juga sudah tentu the powers that be ataupun kerajaan pada hari ini ataupun pada hari-hari apa saja, the government of the day. Jadi mungkin untuk kita tukar perkara ini, dia agak sistemik, Doktor. Setelah 60 lebih 70 tahun kita berdiri sebuah negara yang merdeka, ini adalah sistemik, dan ia mungkin kalau kita nak bercakap berkenaan dengan memberikan kebebasan kepada media dan membolehkan mereka menjalankan tugas, tidak akan berlaku semalaman. Dia akan mengambil masa. Tapi apa antara low hanging fruits yang boleh kerajaan lakukan sempena dengan Hari Wartawan hari ini untuk menambah baik kebebasan media dan membolehkan mereka melakukan fair reporting? Saya tahu doktor sebut berkenaan dengan undang-undang sebentar tadi. Ada lain lagi selain daripada itu untuk quick wins ataupun low hanging fruits yang boleh kita lakukan dalam jangka masa pendek? Satu yang saya rasa patut kita lakukan ialah kita perlu membuang satu sikap. Ada orang sengaja, ada orang kalau setiap kesilapan wujud dalam media, media tradisional ke media online, kita dengan cepat pergi mengambil tindakan. Saya rasa itu yang kita perlu elakkan. Kita perlu ada pemahaman, pemahaman, understanding antara pihak berkuasa, agensi berkuasa dengan media, bahawa kita melakukan berdasarkan pada persekitaran yang wujud, ekosistem yang wujud pada hari ini. Tak perlu ada rasa kita kena buang rasa takut di kalangan media. Kalau ada kesilapan, media juga manusia biasa ya. Kalau mereka buat kesilapan, kita tegur. I think kebanyakan media berdasarkan pada pengalaman saya, mereka akan melakukan pembetulan dan pembetulan di mana yang patut mereka akan lakukan. Tetapi yang paling quick one is yang Lokman tanya tadi lah, kita elakkan mengambil tindakan saman dengan sewenang-wenang yang berlaku dalam setahun 2 tahun. Saya rasa ada beberapa tindakan tindakan diambil oleh kerajaan ataupun agensi kerajaan ke atas media patut dielakkan. Macam kalau Press Act, printing media cetak dengan MCMC itu kita boleh kekalkan, tak ada masalah. Tetapi jangan sampai kalau ada media buat kesilapan, kita terus reman mereka dalam lock-up dan sebagainya, hantar surat permintaan maaf ataupun kata saya akan saman. Itu semua kita boleh elakkan. Ada beberapa negara berlaku, termasuk negara jiran, benda itu berlaku. Tapi kita jangan ambil tindakan-tindakan sedemikian. Kalau kita boleh buat benda itu pun saya rasa dah cukup. Yang kedua tadi ialah kita bagi kebebasan untuk media kawal diri mereka, iaitu dengan wujudnya Majlis Media Malaysia. Sebagainya pernah wujud di London, di UK, press complaint council ya. So kita bagi kebebasan untuk mereka. Kalau betul-betul benda itu mengancam negara, dan baru kita ambil tindakan. Kalau boleh, jangan benda-benda kecil kita bagi hantar notis, hantar kata minta maaf, hantar itu. Kalau kita boleh elakkan benda itu, saya rasa kita dah boleh selesaikan 50% isu yang persepsi yang kata bahawa kerajaan atau pihak pemerintah ataupun pihak tertentu korporat cuba nak mengawal media. Doktor, ada pihak yang berpendapat bahawa tak adil untuk kita bandingkan media kita satu kepada satu dengan negara-negara lain. Kita gemar untuk lihat kepada negara yang kita lihat sebagai benchmark kepada freedom of media seperti Amerika Syarikat, negara-negara barat, United Kingdom dan sebagainya, tapi kita perlu lihat dengan lebih dalam. Ini pendapat mereka. Kerana society, masyarakat di sana lain, sejarah di sana lain, komposisi dan dinamiknya lain. Komposisi dan dinamik dan juga sensitiviti di Malaysia ini berbeza. Kita tengok sejarah kita tengok ada insiden-insiden yang tidak diingini yang sudah berlaku beberapa puluh tahun yang lepas, dan ini menjadi dalil kepada ramai pihak untuk berjuang untuk mengehadkan mungkin kebebasan media. Mungkin ada antara mereka yang tidak berniat jahat, tapi mereka hanya mahu elakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku sekali lagi. Ada yang mengatakan bahawa mungkin masyarakat kita kesemuanya secara keseluruhan yang ada berbeza-beza ini belum bersedia untuk media diberikan kebebasan self-regulation. Itu adalah perkara yang agak bahaya pada mereka.
bukan seperti di negara-negara yang sudah matang seperti US dan UK dan sebagainya. Apa pendapat doktor? Pada pandangan saya dalam perkara ini saya setuju dengan apa yang Lokman kata, kita tidak boleh banding dengan Amerika dan UK dalam kadar tertentu, itu saya setuju. Tetapi kita yang penting ialah rakyat pengamal media faham tentang tugas mereka. Kita ada kod etika, kalau kita ada majlis, kita boleh kata pada mereka, inilah tugas mereka, inilah tanggungjawab mereka yang sesuai dengan kanun kewartawan, kod etika kewartawan yang sudah wujud dalam wujud. Saya rasa ramai wartawan pun tidak tahu apa itu kod etika dan kandungannya, ramai tidak tahu. Dalam itu pun ada disebut bahawa wartawan kena penuh bertanggungjawab. Penuh bertanggungjawab itu pun saya rasa dah cukup. Bertanggungjawab itu apa maksudnya? Sebab saya rasa pada pandangan saya, ramai wartawan mereka bertanggungjawab untuk memastikan apa yang mereka tulis itu tidak memudaratkan negara ataupun memucar-kacirkan negara dan merosakkan keselamatan negara, tidak. Tetapi at least kalau kita sekurang-kurangnya kita memberi mereka satu ruang bahawa kita ada kod etika dan kita ada majlis, kita ada undang-undang, tetapi mereka, kalau itu pun saya rasa kalau dilaksanakan, kita dah cukup akan pergi. Tapi isunya di sinilah, dalam kebanyakan ada media, kalau ada isu ditulis oleh macam sekarang wujud krisis, dulu kita pernah ada jerebu. Sampai media ditulis pasal jerebu pun, mereka telah diugut bahawa anda telah menjejaskan kepentingan negara. Kalau tahap itu pun kita tidak boleh bertolak ansur. Saya rasa macam mana kita nak kata kita nak berbandingkan dengan lainnya. So apa yang saya maksudkan, apa yang saya rasa saya faham, apa yang Cik Lokman panjari, yang penting ialah kita beri kebebasan. Kita kena bagi kebebasan, kata pada media, inilah parameter kebebasan anda. Tapi kalau itu pun kalau kita tak laksanakan, kita kata media jangan carry berita ini, tidak boleh tulis krisis tertentu dan sebagainya. Itu yang menyebabkan orang melihat bahawa kita pihak berkuasa mengganggu ataupun mengekang kebebasan media. Bukan kerana undang-undang wujud MC dengan itu, tetapi kerana kata-kata kenyataan media dikeluarkan, anda tidak boleh tulis, anda tidak boleh siarkan, anda akan diambil tindakan dan sebagainya. Itu sebenarnya punca kepada segala isu yang wujud pada hari ini. Ya, saya bukan pernah dengar satu pendapat yang mengatakan bahawa undang-undang bukan masalahnya, tapi penyalahgunaan undang-undang adalah masalahnya. Cakap dengan undang-undang, seperti semua industri, sektor dan perkara yang lain, kita perlu sentiasa evolve bila bercakap berkenaan dengan media dan juga penguatkuasaan media di negara kita juga. Antara yang gemar dibincangkan adalah keperluan yang masih ada sekarang di negara kita untuk semua saluran media memperbaharui lesen mereka, sama ada untuk cetak ataupun untuk broadcast. Dan ini ramai yang mendakwa atau sekurang-kurangnya kritik sering mendakwa bahawa boleh menjadi satu perkara yang dijadikan ancaman kepada media jika mereka terlebih, mereka mungkin akan diugut, tidak akan diperbarui lesen mereka. Adakah konsep lesen kita perlu renew ini masih lagi relevan dan perlu pada pendapat doktor? Saya rasa itu patut kita gugurkan, mansuhkan perkara tersebut. Sebab itu kita bawa ruang tersebut, lunas tersebut kepada Majlis Media Malaysia. Kita tak perlu kita bagi satu syarikat, satu lesen. Kalau selagi mereka tak buat apa-apa, kita jangan tarik. Kalau mereka bertindak dengan teruk, bertindak dengan tindakan siaran mereka boleh terbitan siaran dan sebagainya boleh menghancurkan negara, menggugat negara, yang mengapi-apikan kedaulatan negara ataupun perpaduan negara, itu kita boleh ambil tindakan. Tapi pada pandangan saya, dalam kebanyakan media yang ada sekarang di Malaysia pada hari ini, mereka tidak bertindak begitu dengan begitu teruk, begitu menjadi persoalan serius. Sebab itu saya kata, kalau ada undang-undang, ada kita kekalkan macam jadi, tapi lesen itu tidak perlu diperbaharui. Kita tahu benda itu pun actually dah masukkan tahun 2012 Kita ada kebebasan sedikit, tak macam dulu tiap tahun mereka kena renew. Sekarang benda itu tak wujud. Tetapi sesetengah perkara yang lebih serius kita boleh kaji balik, tetapi kita perlu ada undang, tetapi jangan memberi mereka, biarkan walaupun ada undang-undang, biarkan media bertindak dengan bebas, membuat siaran dengan bebas, tetapi yang bertanggungjawab dalam sudut acuan budaya negara kita. Adakah doktor melihat bahawa landscape pelaporan dan media dan industri kewartawanan di negara kita sudah berubah sekurang-kurangnya sejak
PRU14. Dia bukan berkenaan dengan siapa yang berkuasa pada ketika itu kerana kita sudah bertukar beberapa kali, tetapi perubahan dilakukan buat pertama kali dalam skala yang agak besar, dan ramai yang mengatakan bahawa selepas itu bukan sahaja media tapi politik juga was never the same again. Adakah doktor merasakan itu menjadi titik tolak, dan adakah doktor merasakan sebelum 2018 dan selepas 2018 sehingga ke hari ini sudah ada perubahan dalam media? Ya, saya setuju. Ada sedikit perubahan. Perubahan selepas 2018 saya melihat ada sedikit perubahan, media nampak lebih bebas. Tetapi saya rasa walaupun ada kebebasan tersebut ataupun perubahan itu saya rasa positif, arah yang lebih positif pada hari ini, tetapi belum cukup apa yang diharapkan oleh rakyat, apa yang diharapkan oleh pihak-pihak berkepentingan dan stakeholder secara keseluruhan, terutama pembaca, pendengar dan penonton yang belum cukup. Saya rasa kita kena ke depan. Itu yang saya melihat bahawa Hari Wartawan Nasional ataupun forum yang diadakan sempena Hari Wartawan Nasional pagi tadi, saya rasa dia akan membuka ruang yang lebih terbuka, lebih bebas ke perkara itu. Saya rasa ada perubahan tetapi tak cukup. Dan kali ini saya nampak bahawa satu lagi banyak media muncul. Kali pertama selepas 2018 banyak media-media baru, media alternatif, media talian, atas talian dan sebagainya muncul. Ini satu perubahan yang cukup dinamik dalam keadaan pada hari ini, tetapi kita nak lebih. Sebab tu saya dari peringkat awal saya kata kita kaji balik definisi, apa tu definisi media, organisasi media di Malaysia. Sudah sampai masa itu, kalau kita kaji balik, kalau kita bagi satu definisi baru antara newspaper, akhbar dengan organ parti, contoh ya, TV station dan sebagainya, radio pun begitu juga. So kita kena wujudkan definisi baru. Dan kalau kita wujudkan definisi baru, kita bagi tafsiran baru, saya rasa kita akan boleh melihat, kita boleh gariskan di mana kita berada. Baik. Saya mahu kongsikan sebentar, Doktor. Saya tahu Doktor perlu pergi, tapi sebentar saja lagi kita dapat siaran langsung daripada rakan penyiar dan juga RTM ini. Kita lihat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri, sudah pun tiba sebentar tadi. Visual itu tidak lagi diberikan, tapi sebentar tadi kita lihat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail sudah pun tiba. Kita sudah tentu tahu bahawa Perdana Menteri akan merasmikan Hari Wartawan Nasional ini. Dijangka bermula pada bila-bila masa sahaja lagi. Kita akan bawakan kepada anda secara langsung, dan saya mahu pegang Doktor mungkin lagi 5 minit saja lagi. Saya tahu Doktor sangat sibuk di situ, sudah berada di event itu, tapi ini adalah perbualan yang agak menarik, maafkan saya. Jadi Doktor, saya mahu sambung apa yang Doktor sebut sebentar tadi. Pasca 2018 kita sudah tukar kerajaan beberapa kali dan setiap kerajaan ada stylenya tersendiri. Tak boleh kita katakan yang ini betul, yang ini salah. Itu bergantung kepada preference masing-masing, bergantung kepada pilihan dan ideologi politik masing-masing. Jadi saya tidak duduk di sini untuk menghakimi perkara itu. Tapi faktanya adalah setiap kerajaan ada style mereka sendiri. Dan apabila ada pertukaran beberapa kali, kita ada ketidaktentuan naik turun, berubah sana dan juga berubah sini. Itu juga kita saksikan di polisi-polisi lain seperti polisi ekonomi dan media, tidak terkecuali. Tapi adakah di sebalik semua perubahan ini, selepas titik tolak pada tahun 2018, adakah sekurang-kurangnya kita berada di landasan yang betul, on the right track, untuk kita capai destinasi akhir bahawa media ini 100% bebas dan bebas dengan tanggungjawab? Kita berada di landasan kara itu kita kena terima. Ada perubahan baik, tapi bagi saya kita hanya dalam 30% lah. Kita baru capai sepenuhnya, baru kita berada dalam landasan yang betul, yang lebih baik, lebih dinamik dalam 30%. Tapi kita perlu melakukan banyak perkara. Kita perlu melakukan, semua pihak kena faham apa itu media, apakah peranan mereka. Kita faham apa itu peranan kehakiman, apakah peranan mahkamah, kita faham apa itu peranan eksekutif parlimen. Begitu juga semua orang kena faham apakah peranan. Bagi saya, sama ada kerajaan berubah 10 kali pun, kita kena kekal dengan dasar. Setiap parti yang kerajaan baru yang membentuk kerajaan, yang memerintah, mereka kena faham apakah peranan media. Sebab media adalah aset kepada semua orang. Aset kepada masyarakat, aset kepada rakyat, aset kepada kerajaan, aset kepada negara. Kalau semua orang faham benda itu, sebab kalau kita melihat sejarah kewartawanan Malaysia, yang saya buat kajian dari segi inovasi, perubahan dan teknologi contohnya, saya melihat bahawa setiap peringkat media memainkan peranan untuk membantu negara. Bagi saya 80% atau 90%, cuma ada 1-2 media yang sedikit nakal, kita boleh kata, ataupun mereka tak faham isu sensitiviti dan sebagainya, mereka memainkan
Tetapi 100% media di Malaysia memainkan peranan mereka dengan penuh bertanggungjawab. Tapi sekarang pada kita bagaimana peranan penuh bertanggungjawab itu dan status sebagai aset negara itu perlu dikongsikan dengan bersama perkara itu. Contoh kita mengambil banjir tahun lepas 2021 banjir bulan November dan Disember. Kalau media tak memainkan peranan, tak mendedahkan apakah di sebaliknya itu, kita tidak akan ke depan. Banjir-banjir yang berlaku selepas itu di Kuala Lumpur, media yang melaporkan. Kalau media tak melaporkan dengan berhati-hati, dengan penuh, sebab saya kata dari aset, kita tidak akan berada di landasan yang betul. Setiap krisis media mendedahkan, setiap krisis media membawa suara rakyat. Setiap krisis, setiap isu media membawa solution, penyelesaian cadangan. Kita ni sebagai penyelesai masalah, kita pun wakil rakyat, media pun sebagai wakil rakyat juga ya, mewakili rakyat. Bukan saja ahli politik, media juga wakil rakyat. Mereka memainkan peranan yang penting. Kalau begitu, mengapa kita nak menganggap media sebagai rakan kongsi dalam pembangunan negara secara berterusan? Itu saya punya. Itu adalah impiannya. That's the promised land, kata orang. Seperti apa yang doktor sebut awal tadi, bahawa kita perlu tukar mindset ramai pihak, tapi khasnya ahli politik, kerana ahli politik yang memegang kuasa dan mereka yang mengubah dasar, dan bahawa media ni sebenarnya adalah aset bukan sahaja kepada rakyat tapi juga kepada mereka. Tapi saya mungkin tidak bersifat terlampau pesimistik apabila saya mengatakan itu memang bukan senang untuk kita lakukan. Itu akan ambil masa kerana realitinya adalah ada sekelompok ahli politik yang apabila media seperti sekarang ini ia sangat convenient bagi mereka. Dan adakah kita perlu palapis baru ahli politik, tak kisah kerajaan atau pembangkang, tapi secara keseluruhannya palapis baru, kerana mereka bawa bersama mereka satu mindset yang fresh, satu perspektif yang segar, dan mereka mungkin menjadi next generation yang sememangnya akan mempunyai mindset ini, yang menjadi ramuan pertama untuk kita terus berjuang untuk kebebasan pelaporan dan juga kewartawanan. Ya, betul. Saya setuju sangat 100% ataupun 101% saya setuju dengan Lokman. Bukan saja dari sudut media, Lokman ataupun rakan-rakan yang mengikuti. Bukan saja media, kita memerlukan satu lapisan baru yang membawa anjakan baru. Anjakan paradigma yang baru yang akan memberi nafas baru kepada sistem media di Malaysia. Sistem kewartawanan di Malaysia. Saya berharap begitu. So, saya berharap dalam beberapa tahun, kita tak perlu mengambil 20-30 tahun, tetapi menjelang dalam 10 tahun akan datang, 5-10 tahun akan datang, kita akan melihat perubahan yang kita saksikan, perubahan yang kita harapkan yang patut berlaku selepas 2018 akan berterusan, akan menjadi realiti. Itu sangat patut dan kita kena tuntut, media sendiri kena menuntut perkara tersebut dengan sokongan rakyat. Perlu kita bawa satu anjakan, satu wajah baru dalam sistem media dan kewartawanan. Okey, Hari Wartawan Nasional Majlis ini akan bermula pada bila-bila masa saja lagi. Kalau saya boleh kongsikan isyarat dan juga feed yang kami terima daripada rakan media kami RTM, kalau kita boleh kongsikan bersama dengan penonton kami untuk kita lihat suasana di sana. Sebentar tadi, kira-kira 10 minit lepas, kita faham Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sudah pun tiba. Kita jangka majlis akan bermula pada bila-bila masa saja lagi. Kita lihat wajah-wajah tokoh-tokoh media sudah pun berkumpul di situ. Dan penting dan menarik untuk kita lihat apa yang akan ditekankan oleh Perdana Menteri dalam ucapan beliau. Pada doktor, apa yang Doktor mahu lihat dan dengar dalam ucapan Perdana Menteri pada hari ini? Ada sebarang komitmen konkret dan bukan hanya sekadar retorik yang Doktor mahu dan harap untuk dengar dalam ucapan sebentar nanti? Yang pertama, saya nak berharap, saya ikrar daripada Yang Amat Perdana Menteri bahawa Majlis Media Malaysia akan menjadi realisasi di bawah pemerintahan beliau. Itu yang saya sangat berharapkan. Dan kedua, kalau boleh kita duduk bersama semua pengawal media dengan kerajaan dan kaji balik beberapa peruntukan yang kita rasa sebagai masih mengongkong menekan media. Kita tak kata semua akta itu patut dikuburkan dan dimasukkan, tidak. Beberapa perkara yang kita boleh kaji bersama dan kita bagi kebebasan yang media sepenuhnya dan bagi pengiktirafan kita sebagai aset keempat dalam pertumbuhan negara secara berterusan. Ini 3 perkara yang saya berharap
Yang Amat Berhormat akan memberi komitmen. Saya melihat bahawa sejak kebelakangan ini beliau telah memperlihatkan beberapa komitmen, termasuk Akta Parti Pemberian. Saya berharap ini akan dimasukkan dalam janji reformasi beliau yang 7 itu, jadikan ini sebagai 8 dalam janji beliau untuk membawa satu wajah baru dan kedinamikan baru kepada bidang media dan kewartawanan. Adakah satu lagi kelemahan media juga adalah bahawa mereka bergantung harap kepada pihak-pihak lain untuk terus hidup. Pada penghujung harinya, media juga adalah industri. Kita panggil industri media. Media juga kadang-kadang adalah bisnes dan perniagaan. Media juga perlu menjana pendapatan untuk terus hidup. Dan kita semua tahu, khasnya doktor tahu, industri media bukan industri yang menguntungkan. Jadi, mereka perlu bergantung harap kepada sesetengah pihak untuk terus mendapat dana, untuk terus hidup pun. Selain daripada semua undang-undang persekitaran dasar yang kita dah bincangkan, sudah tentu itu paling penting. Tapi adakah media juga ada kecenderungan untuk terikat sumber dana dengan sesetengah pihak, sama ada kerajaan maupun swasta, dan dengan itu mereka terikat dengan had dan limitasi yang diletakkan oleh mereka yang memberikan dana kepada media, kerana media sukar untuk bersifat self-sustaining sekurang-kurangnya di Malaysia ini. Ya, kita benda tu akhirnya pergi kepada ada persepsi bahawa media tu, pemberian itu akan menghukum ataupun mengawal media, kebebasan media. Sebab tu saya percaya bahawa untuk media survive, hidup kekal survival, memastikan survival mereka yang dalam jangka panjang, rakyat sebagai pihak satu komponen penting dalam pihak-pihak stakeholders, mereka perlu buat satu janji bahawa saya akan beli satu surat khabar sehari. Kita ada 32 juta, kalau kita buang dalam separuh, at least kita boleh jual 15 juta surat khabar, ataupun dalam 7 hingga 8 juta surat khabar setiap hari. Begitu juga radio dan TV. TV memerlukan duit. Kalau saya boleh, saya cadangkan rakyat kalau nak memastikan kita balik kepada tajuk intipati perbincangan tadi, aset keempat. Saya sekala itu nak realisasi rakyat, pastikan bahawa setiap media itu kita jangan gunakan secara percuma. Crowdfunding, kalau boleh kita bagi crowdfunding sebulan RM10 seorang. Ada media yang tak kenakan charge tapi kita bagi crowdfunding untuk memastikan bahawa saya memberi anda satu dana untuk memastikan bahawa anda terus kekal sebagai suara rakyat. Kita tak perlu, kecuali kita katakan RTM sebagai media milik rakyat atau milik kerajaan, public funding, ya, itu kekal tu sama. Kalau boleh media-media lain, kalau boleh kita kekalkan, kita amalkan satu budaya bahawa kita survive, kita akan pastikan bahawa kita pernah wujud surat khabar yang dibina oleh rakyat. Ya, kita pernah ada dalam sejarah kewartawanan negara, kita pernah ada surat khabar dibina oleh rakyat, dibayar oleh rakyat. Kalau kita pernah berlaku 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun lepas, mengapa tidak boleh kita? Ya, contohnya orang kata utusan Melayu dibina oleh rakyat memberi sumbangan. Begitu juga pada hari ini, kalau ada surat khabar nak kenakan subscribe, kita beli paper. Kalau tidak, kita sendiri kill our newspaper, no industry. So kalau kita ada benda tu, saya rasa suara rakyat akan lebih kualiti kewartawanan jadi lebih tidak. Bagaimana rakyat mengundi dalam memilih menentukan kerajaan yang kita saksikan tahun 2018 contohnya. Dan pada hari ini kalau kita surat khabar, kalau surat khabar rakyat merasakan bahawa ada media yang tak bertanggungjawab, kita jangan beli, jangan akses, jangan gunakan pun. Kita pergi kepada media-media. Kalau itu juga akan memainkan satu benchmark kepada kewujudan dan pengekalan survival sesuatu media. Kita kena beli, kita kena survive, kita kena biaya, rakyat kena biaya. So media tak perlu bergantung pada mana. Bukan saja kerajaan, ada juga media yang bergantung pada ahli politik, ada media yang bergantung kepada dana-dana daripada pihak korporat dan sebagainya. Berlaku di Malaysia pada sebab mereka tak ada pilihan. So kita kena bantu mereka, rakyat perlu bantu mereka. Ya. Yang realiti sedihnya adalah ada juga portal-portal di Malaysia kebelakangan ini atau sejak beberapa tahun lepas, mereka sudah perlu menjadikan pelaporan mereka itu berbayar. Hal-hal sebelum ini percuma. Yeah. Mereka perlu start charging kerana hanya untuk terus hidup, untuk survive dalam dunia sekarang ini.
Apa yang kita boleh belajar, Doktor? Kerana ini juga penting. Selain daripada dasar dan sebagainya, kalaulah dasar itu 100% membenarkan dan memberikan 100% kebebasan, kalaulah kerajaan memberikan 101 kebebasan pun, media tanpa kebolehan untuk menyara diri masih lagi akan mati dan masih lagi perlu mencari funder yang mungkin akan mendedahkan mereka kepada interest sesetengah pihak. Ini adalah realitinya. Kalau kita tolak tepi pun, hal keuangan itu dan hal bisnes itu juga satu ancaman yang sama besar bagi saya kepada kebebasan media. Apa yang kita boleh belajar daripada best practices sebagai contoh media outlet media berperingkat global yang boleh menyara hidup mereka self-sustaining, kerana kalau kita nak harap pada crowdfunding saja itu bukan satu perkara yang terlampau memberangsangkan. Kita perlu ada satu lagi sos yang memastikan kekuatan dana kita untuk terus memberikan pelaporan yang adil. Apa yang kita boleh belajar daripada pemain-pemain media di peringkat global, Doktor? Bagaimana untuk survive secara sendiri dan bukan sahaja survive tapi thrive? Saya rasa kita kena pergi pada model survival. Kita kena ada satu apa yang kita boleh katakan konsortium bersama untuk memastikan bahawa kita boleh hidup bersama. Tapi apapun, saya melihat bahawa kalau kita mengambil funding daripada sesetengah pihak swasta atau parti politik, adakah kita kena melihat bahawa definisi, adakah mereka betul-betul mengamalkan kewartawanan yang jitu? Itu satu yang penting. Kemudian dana, kalau kita terima daripada dana, adakah dana itu betul-betul diberikan secara dengan tanpa sebarang syarat bahawa mereka adalah bebas untuk melaksanakan tugas mereka dengan mengikut etika kewartawanan. Itu semua kita kena soal balik. Kalau kita tidak boleh berdiri sendiri, kita kena ada satu konsortium ataupun rakan kongsi strategi untuk perkongsian maklumat, perkongsian sumber informasi untuk menyediakan dan bahan liputan yang cukup berkualiti dan cukup bebas dan dinamik. Pada hari ini, yang penting pada saya satu lagi ialah saya melihat dari sudut Malaysia. Kita kena kaji balik cara kita run the business. Bagaimana kita mengendalikan kewartawanan operasi industri media. Saya melihat bahawa kita ada satu polemik antara pembaca, audience salahkan industri salahkan audience tak baca kerana teknologi berubah. Tetapi saya rasa di Malaysia ada beberapa media utama dan yang alternatif yang baru muncul. Kita tidak mencari satu formula baru untuk kita self-sustaining. Sebab self-sustaining itu ada kaitan dengan bahan yang kita sediakan secara berkualiti. Kita kena ada satu formula corporate. Kita kena dalam bidang kewartawanan, kita kena memainkan bidang corporate. Elemen-elemen kita kena insert elemen-elemen kewartawanan dalam elemen-elemen corporate dalam bidang kewartawanan dalam media industri. So kita kena cari, kita kena mengelak daripada kita menjadi saya gunakan satu contoh antara e-hailing e-hailing services, pengangkutan e-hailing dengan taksi lama. Pengangkutan e-hailing baru yang wujud sekarang berjaya kerana mereka menerima teknologi tetapi mereka menyesuaikan dengan keperluan korporat pada hari ini. Tetapi taksi lama tu mereka tidak berubah, tidak menggunakan apps, tidak menggunakan ciri-ciri pengguna yang baru, ciri-ciri kepunan yang baru mereka lupakan. Begitu juga saya melihat bahawa pada hari ini, kalau kita nak ke depan, model dana itu akan datang dengan sendiri kalau kita boleh masukkan elemen corporate. Contoh, reward system kita ambil, contoh reward system. Kalau kita ambil e-hailing service, kalau kita pergi shopping complex, kita beli setiap hari, kita akan dapat, kalau kita ada kad khusus, kita ada dipanggil reward system. Kalau boleh tak kita mengamalkan media sama ada TV ke radio, kita boleh amalkan TV dan sebagainya, bahkan magazine, kita boleh amalkan reward system untuk mengekalkan kita khalayak jangka panjang. Tapi anehnya ialah industri, kita lupa bahawa industri media ini adalah satu bisnes bersifat jangka panjang. Banyak akhbar, bukan saja Malaysia, banyak akhbar di dunia mati ataupun hilang kerana mereka gagal mengekalkan audiens untuk jangka panjang. Kita kena kekalkan kesetiaan. Kita takkan dapat pembaca baru, tetapi
pembaca lama bila mati, mungkin tak ada pembaca baru sebab mereka tidak sesuaikan dengan itu yang berlaku pada taksi. Saya gunakan example pada taksi. Tapi kita surat khabar, media kita tidak gunakan formula korporat, elemen korporat itu dalam itu. Saya rasa mereka dalam apa dipanggil panik ke, saya tak pasti, panik ataupun bimbang untuk cuba benda baru. Akhirnya kita menyalahkan rakyat menyalahkan media, benda tu saling polemik, menyalahkan satu sama lain. Lama-lama kita sendiri yang menjadi satu faktor kepada kehilangan kita dari media industri daripada ekosistem bisnes di negara kita. Banyak benda tu berlaku di banyak negara. Saya melihat bahawa kita perlu kajian semua pihak industri kita, oleh kerana kita saudari wartawan nasional. Rasa perkara ini patut boleh dibincangkan dengan lebih mendalam. Kemungkinan untuk melihat bahawa untuk menjana, untuk mengekalkan pembaca jangka panjang, kita kena ada satu komponen baru, satu pendekatan baru yang kita boleh gunakan taksi yang lama dengan e-hailing service, pengangkutan e-hailing service yang baru. Bagaimana kita boleh approach, kita bawa ke sini.